Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Hari ini kita akan membincangkan satu isu yang sangat berat. Kita ingin ulaskan isu ini dan isu kali ini bukanlah isu tentang politik. Isu ini adalah satu isu yang sangat menyentuh hati dan pada masa yang sama sangatlah membimbangkan. Isu ini menyentuh akar identiti rakyat Sabah, malah seluruh Malaysia juga. Kita ingin bercakap tentang Gunung Kinabalu. Ya, gunung yang megah berdiri di bumi Sabah, tetapi sayangnya gunung ini sekarang sedang merintih. Dan persoalan yang paling pedih, adakah kita semua hanya melihat, diam dan membiarkan ia mati perlahan-lahan? Baru-baru ini, satu kenyataan yang sangat lantang telah dikeluarkan oleh Datuk Peter Khoo, bekas Presiden Persatuan Golf Sabah. Beliau tidak berselindung langsung di dalam menyatakan kebimbangannya ini. Katanya kemerosotan ekologi Gunung Kinabalu kini berada di tahap yang sangatlah membimbangkan. Beliau menggambarkan situasi semasa gunung itu dengan satu ayat yang sangat menggerunkan, yaitu gunung ini sedang dibunuh. Bayangkan, satu warisan dunia, satu lambang kebanggaan negara kini berada di ambang kemusnahan. Kenapa dan bagaimana perkara ini boleh berlaku? Datuk Peter menyenaraikan beberapa sebab utama. Antara sebab-sebab itu adalah pembukaan tanah secara berleluasa untuk pertanian, penggunaan racun perosak sehingga tidak terkawal, dan pembangunan pelancongan yang tidak dipantau. Ini semua telah merosakkan sistem ekologi gunung itu. Hutan digondol untuk ladang, sungai dicemari dengan bahan kimia, dan pembangunan tampak sempadan semakin menghimpit kawasan hijau yang dulu begitu tenang dan suci. Dan kesannya sekarang sangatlah ketara. Beliau menceritakan bagaimana suhu di sekitar Gunung Kinabalu kini telah berubah. Kalau Anda pernah pergi ke Kundasang ataupun kaki Gunung Kinabalu 20 tahun yang lalu, Anda mesti ingat betapa sejuknya dan nyamannya udara di sana. Waktu siang pun perlu pakai sweater, tetapi sekarang malam pun sudah tidak rasa sejuk. Siang hari pula panas terik macam di bandar. Perubahan iklim yang melampau ini bukan sekadar tidak selesa, ia juga memberikan kesan kepada tumbuhan-tumbuhan dan haiwan-haiwan endemik yang hanya boleh hidup dalam suhu tertentu. Dan inilah yang merisaukan para saintis. Kajian oleh Universiti Malaysia Sabah pada tahun 2020 menunjukkan bahwa banyak spesies tumbuhan yang hanya hidup di altitud tinggi kini semakin pupus. Orkid gunung, herba langka, bahkan beberapa jenis burung yang dulunya hanya wujud di kawasan ini kian semakin sukar untuk dijumpai, karena burung-burung itu telah kehilangan habitat mereka. Dan semua ini berlaku di tempat yang telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO. Sangat ironi kan? Tetapi tunggu dulu, itu belum lagi kita masuk bab pelancongan. Dalam kenyataan yang sama, Datuk Peter menegaskan bahwa kawasan ini masih menerima lambakan pelancong setiap hujung minggu dan juga musim cuti. Kesesakan lalu lintas di kaki gunung, terutamanya di sekitar Kundasang dan Taman Kinabalu, sudah menjadi perkara yang biasa. Orang ramai berpusu-pusu datang. Ada yang datang untuk mendaki, ada yang sekadar bercuti, tetapi sayangnya tidak semua tahu menjaga kebersihan dan menghormati pada alam. Media tempatan seperti Daily Express pada tahun 2022 pernah melaporkan betapa seriusnya masalah sampah di kawasan itu. Plastik, bekas makanan, botol air, semuanya dibuang sesuka hati. Dan lebih menyedihkan, banyak pelancong yang datang hanya untuk check-in dan mengambil gambar cantik tanpa peduli kesan perbuatan mereka terhadap alam sekitar. Sebahagian daripada mereka memijak kawasan rumput rapuh, mencabut bunga liar untuk dijadikan gambar hiasan. Bayangkan, satu hari 2.000 orang datang untuk buat benda yang sama. Apa yang akan jadi kepada kawasan itu? Kamu boleh bayangkankah?
apa yang akan jadi. Seterusnya, Jabatan Perhutanan Sabah sendiri dalam laporan tahun 2021 mengesahkan bahwa lebih 500 hektar tanah di sekitar kaki gunung telah diteroka untuk tanaman sayuran komersial. Apakah maknanya semua ini? Maknanya hutan ditebang, tanah dibuka, dan bahan kimia digunakan secara besar-besaran. Dan semua ini berlaku di zon yang sepatutnya dikawal ketat. Tapi adakah kita nampak sebarang tindakan keras dari pihak berkuasa? Dan sekarang ini kita kena tanya, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Adakah kerajaan negeri terlalu sibuk mengejar keuntungan dari sektor pelancongan hinggalah sanggup menggadaikan kelestarian alam sekitar? Adakah pihak pemaju dan pelabur mendapat terlalu banyak kelonggaran untuk membina resort dan ladang? Mungkin ada permit yang dikeluarkan tanpa kajian impak alam sekitar yang menyeluruh. Dan yang lebih penting, adakah masyarakat kita sendiri terlalu leka dan lalai? Dan yang lebih menakutkan, kita tidak boleh tolak kemungkinan bahwa status tapak warisan dunia oleh UNESCO boleh ditarik balik jika kerosakan ini tidak dikawal. Dan kalau itu berlaku, Sabah bukan saja akan kehilangan satu pengiktirafan bertaraf dunia, tetapi juga akan terjejas dari segi pelancongan, ekonomi, dan marwah sebagai negeri yang pernah membanggakan dunia dengan keindahan alamnya. Jadi sekarang saya ingin bertanya kepada Anda semua yang sedang mendengar ulasan ini. Adakah kita mahu biarkan saja Gunung Kinabalu hancur begitu saja? Adakah kita mahu tunggu sampai UNESCO tarik status warisan baru kita ingin bertindak? Adakah kita perlu tunggu sampailah orkid terakhir pupus, burung terakhir hilang, dan sungai terakhir tercemar baru mahu gelabah? Perlukah kerajaan segera mengenakan moratorium ke atas pembangunan di sekitar kawasan ini? Perlukah pelancongan ke Gunung Kinabalu dihadkan dengan sistem kuota seperti yang dilakukan di Jepun ataupun Nepal bagi melindungi kawasan sensitif? Dan adakah rakyat Sabah perlu lebih lantang bersuara ataupun kita sendiri terperangkap di dalam dilema antara pembangunan dan juga kelestarian? Satu lagi persoalan yang cukup kontroversi, adakah pelancongan di Sabah sekarang sudah menjadi industri rakus yang tidak mengenal batas? Adakah pembangunan ini sebenarnya hanya menguntungkan segelintir pihak yang kaya dan membiarkan alam sekitar menanggung kerugian yang tidak akan dapat ganti? Kawan-kawan semua, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Sabah. Gunung Kinabalu bukan sekadar satu destinasi pelancongan. Ia adalah nadi kepada ekosistem Sabah. Ia adalah sejarah dan kebanggaan budaya kita. Dan jika kita tidak bertindak sekarang, mungkin satu hari nanti anak cucu kita hanya akan melihat Gunung Kinabalu dalam gambar dan bertanya, "Kenapa kamu biarkan ia musnah?" Jadi, beritahu saya pendapat Anda. Anda setuju Gunung Kinabalu perlu diselamatkan sekarang juga? Adakah tindakan drastik perlu diambil? Atau adakah kita masih mahu hidup dalam penafian selagi masih boleh naik gunung dan mengambil gambar? Tinggalkan komen Anda di bawah, ulaskan pandangan serta pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Kita mahu lihat apa kata rakyat Malaysia. Jangan lupa untuk like video ini, share kepada rekan-rekan Anda, dan kalau belum subscribe, tolonglah subscribe channel ini Currents VMY untuk lebih banyak pendedahan seperti ini. Karena kalau bukan kita yang bersuara untuk alam, siapa lagi? Terima kasih karena telah menonton. Kita jumpa lagi di dalam episode yang akan datang. Jaga diri dan jaga alam sekitar kita.